Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada hari ini, saya Nurunisa binti Muhammad Nasir akan membentangkan kertas kajian bertajuk Persepsi Pelajar Terhadap Kelas Bersemuka semasa fasa peralihan pandemik ke endemik COVID-19. Kertas ini telah ditulis bersama dengan Herman Nordiadi bin Abdul Wahab dan saya sendiri Nurunisa binti Muhammad Nasir. Okey, ini adalah antara isi kandungan slide yang akan dibentangkan, bermula dengan abstrak, seterusnya pengenalan, objektif kajian, sorotan kajian, metodologi kajian, analisa keputusan dan perbincangan, dan seterusnya kesimpulan bagi kajian ini. Sebagai abstrak, kajian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kesediaan pelajar terhadap kelas bersemuka semasa fasa peralihan pandemik kepada endemik COVID-19 di Politeknik Kuching Sarawak. Seramai 293 responden telah terlibat bagi kajian ini dan instrumen kajian yang telah digunakan adalah soal selidik, di mana soal selidik ini telah pun diedarkan secara atas salian kepada pelajar-pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Hasil kajian menunjukkan penerimaan pelajar terhadap pelaksanaan sesi pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka adalah pada tahap sederhana. Dapatan ini adalah bergantung kepada faktor kebimbangan dijangkiti COVID-19 dan juga keselesaan pelajar bersantai dengan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Okey, sebagai pengenalan, peralihan fasa endemik turut memberi impak kepada institusi pendidikan yang melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Peralihan fasa pandemik ke endemik ini dilihat turut memberi kesan terhadap pelajar untuk menyesuaikan diri menghadiri kelas mengikut norma baharu yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehubungan itu, pelajar perlu bersedia dari segi fizikal dan mental bagi memastikan mereka sentiasa fokus terhadap kelas fizikal yang akan dilaksanakan di Politeknik Kuching Sarawak. Jadi ini sebenarnya sangat penting bagi membantu proses pembelajaran pelajar agar tidak menjejaskan prestasi akademik mereka. Jadi sehubungan itu, kajian ini dijalankan bagi meninjau kesediaan pelajar untuk menghadapi kelas bersemuka semasa fasa peralihan pandemik kepada endemik COVID-19 serta dalam masa yang sama, kajian ini turut melihat persepsi pelajar terhadap kelas bersemuka yang akan dijalankan. Jadi untuk objektif kajian ini adalah yang pertama, meninjau kesediaan pelajar terhadap kelas bersemuka. Yang kedua, meninjau persepsi pelajar terhadap kelas bersemuka. Dan untuk objektif yang ketiga, meninjau penerimaan pelajar terhadap kelas bersemuka. Okey, sorotan kajian. Pelajar-pelajar dapat mencapai prestasi yang baik apabila kesihatan mental mereka berada dalam keadaan normal dan baik. Ini adalah berdasarkan kajian Abdul Syukur, Amir dan Irwan Shah pada 2019, di mana pelajar perlu bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menghadapi perubahan yang akan berlaku. Jadi emosi sangat berperanan sebagai salah satu faktor kecemerlangan di dalam pembelajaran seseorang pelajar, kerana kesediaan mental sebelum menghadiri kelas dan emosi yang baik akan dapat memudahkan mereka untuk fokus dan meningkatkan pemahaman pelajar terhadap topik yang dibincangkan, dan seterusnya akan dapat membantu untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. Ini turut dinyatakan dalam kajian Muhammad Zain, Omar Ishak Nasir dan Omar 2019. Persediaan emosi sangat penting agar pelajar dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap proses pembelajaran seperti sedia kala. Ini turut ditulis oleh penulis akhbar Aisra Awani Rahimah yang pada tahun 2020.
Penumpuan di dalam kelas amat penting kerana ia dapat meningkatkan kecerdasan minda pelajar agar pelajar dapat menyesuaikan diri, mencapai kejayaan dalam kehidupan dan bersedia untuk berada dalam masyarakat masa hadapan yang kian mencabar pada masa kini. Pelajar tidak dapat memberi tumpuan di dalam kelas seringkali akan ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Seterusnya akan menjadikan prestasi akademik mereka semakin merosot. Dan seterusnya, faktor yang boleh menyebabkan pelajar hilang tumpuan termasuklah sikap pelajar itu sendiri, pengaruh rakan sebaya dan juga persekitaran. Ini turut dinyatakan dalam kajian Aziz 2016. Okey, bagi metodologi kajian, instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik, di mana borang soal selidik ini telah diedarkan secara atas salian kepada semua pelajar-pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Okey, jadual 1 menunjukkan latar belakang demografi bagi responden yang terlibat dalam kajian ini. Okey, berdasarkan jadual 1 dapat dilihat bahawa seramai 155 daripada responden adalah lelaki, manakala 138 lagi adalah perempuan. Okey, seterusnya bagi jabatan responden bagi jabatan yang terlibat, di mana jabatan yang tertinggi adalah daripada Jabatan Kejuruteraan Awam iaitu seramai 83, diikuti dengan Kejuruteraan Mekanikal seramai 47 orang, Jabatan Teknologi Maklumat 64 orang, 55 orang lagi daripada Jabatan Perdagangan dan selebihnya adalah daripada Kejuruteraan Elektrik. So, jika dapat dilihat daripada jadual 1 semua semester, responden adalah daripada semester 1 sehingga semester 6. Okey, so untuk analisa keputusan dan perbincangan. Jadi bahagian 1, instrumen kajian ini telah pun dibahagikan kepada 2 bahagian, di mana bahagian pertama akan meninjau kesediaan pelajar terhadap kelas bersemuka dengan nilai kebolehpercayaan yang merujuk kepada nilai Alpha Cronbach iaitu 0.96. Okey, bagi bahagian 2 pula akan meninjau persepsi pelajar terhadap kelas bersemuka dengan nilai Alpha Cronbach 0.984. Okey, jadi instrumen kajian jika dilihat daripada nilai Alpha Cronbach adalah sangat baik dan efektif. Ini adalah berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Bond dan Fogg pada 2015. Okey, dapatan konstruk S1 sehingga konstruk S7 mendapat peratusan setuju di mana 60%, di bawah 60%, dan dikuatiri boleh mengganggu fokus pelajar dan seterusnya boleh menjejaskan prestasi akademik pelajar. Pendekatan yang sesuai perlu dirangka dan dirancang secepat mungkin bagi meyakinkan pelajar bahawa Politeknik Kuching Sarawak sangat cakna akan keadaan COVID-19 di samping dapat mengembalikan semangat dan meningkatkan motivasi pelajar untuk menikmati kehidupan sebagai pelajar politeknik seperti sebelumnya berlaku COVID-19. Okay, salah satu daripada punca yang telah dikenal pasti ialah kerisauan. Mereka dijangkiti COVID-19 memandangkan penyakit bawaan virus ini masih lagi tinggi kadar keberjangkitannya. Jadi keadaan rasa takut dalam kalangan pelajar terhadap COVID-19 masih lagi tinggi. Ini turut dinyatakan dalam kajian Jaafar, Amran, Muhammad Yaakob dan Awang pada 2020. Jadi selain itu, laporan media berkenaan statistik kes COVID-19 dan bahaya COVID-19 telah meningkatkan rasa takut dan trauma dalam kalangan masyarakat. Ini turut ditulis oleh Metten, Gaffin, Silver dan Homan 2014 dan 2020. Selain itu, hasil kajian juga turut menunjukkan bahawa pelajar telah selesa menghadiri kelas secara atas talian. Ini kerana mereka lebih suka cara pengajaran dan pembelajaran secara atas talian yang lebih santai, di mana mereka tidak perlu bangun bersiap sedia untuk menghadiri kelas secara bersemuka.
Dan mereka juga tidak perlu lagi bergerak untuk ke institusi bagi tujuan tersebut. Okey, jadi sebagai kesimpulan, hasil kajian menunjukkan pelajar masih belum betul-betul bersedia untuk menghadiri kelas bersemuka. Jadi dua situasi yang sangat mempengaruhi dapatan bagi kajian ini adalah kerisauan mereka sendiri, kerisauan pelajar sendiri terhadap dijangkiti COVID-19, dan yang kedua adalah keselesaan mereka dengan kelas secara atas salian yang lebih santai. Okey, jadi sehubungan itu pihak pengurusan PKS dan pensyarah harus bersama-sama menggembling tenaga mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyeronokkan tanpa mengabaikan norma baharu yang telah ditetapkan oleh KKM. Ini sangat penting bagi memastikan pelajar-pelajar dapat memberi tumpuan terhadap topik yang dibincangkan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran bersemuka berlangsung. Dengan itu, sekian saja untuk perbentangan bagi kertas kajian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.